sempit ujian, mudah ujian, semua ujian. Jadi tak ada satu pun yang terlepas daripada ujian. Maka kita harapkan setiap ujian yang Allah Ta'ala datangkan itu sebagai sebab untuk datangnya rahmat Allah dan juga kebaikan Allah SWT ke atas kita, dan sehinggakan Allah berikan kebaikan kepada kita lebih-lebih lagi besok di akhirat Allah SWT, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ni saya nak berkongsi satu kisah yang didatangkan oleh Allah SWT di dalam suratul Buruj. Dalam suratul Buruj ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Surah yang ke-85. Muka surat 590. Juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30, muka surat 590. Suratul Buruj, surah yang ke-85, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, muka surat 590. Juzuk yang ke-30. Surah yang ke-85, ayat yang pertama sehingga ayat ke-9. 590. Okey, Mak? Dah boleh terbang dah? Okey ya? 590. Muka surat 590. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Demi qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, iaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud. Yang berapi. Parit tadi, parit yang bagaimana? Parit yang berapi. Itu dia. Parit yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Orang yang duduk kena bakar ni, orang yang duduk kawasan tu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Siapa Allah tadi? Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Kisah ni, Mak, kisah Ashabul Ukhdud.
Ashabul Ukhdud ni siapa, Mak? Ashabul Ukhdud ni dia pembesar Najran yang membunuh mereka-mereka yang beriman pada Allah SWT dengan cara membuat parit, lalu di dalam parit tadi diletakkan apa panggil apa bara sebelum jadi bara, pohon-pohon diletakkan pohon-pohon lalu dibakar. Jadi bila keluar jadinya api yang besar daripada parit tadi, ketika itulah dia campakkan orang-orang yang ada kat situ, disebabkan mereka beriman, campakkan ke dalam parit tadi, mati dalam keadaan terbakar. Kisah Ashabul Ukhdud ni, Mak, dia tak banyak, sikit ni je. Tetapi perincian kisah ni Allah Ta'ala cerita, perincian yang diceritakan oleh Allah SWT ini diperincikan semula oleh Nabi SAW. Nabi cerita secara terperinci dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim. Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kisahnya berlaku bila ketika mana mula diceritakan oleh Nabi SAW. Kisahnya bermula, peristiwa ni berlaku pada Raja Najran di Yaman, zaman Nabi Allah Isa AS. Zaman ni, Mak, zaman Nabi Allah Isa. Raja Najran ni, Mak, dia ada seorang ahli sihir. Ahli sihir dia ni umur dah menjangkau ratusan tahun. Jadi dah sampai satu tahap dia terasa diri dia tu terlalu tua dan dah memang tak larat. Dan dia rasakan bahawa dia sudah dekat sangat menghampiri kematian. Timbul kerisauan pada ahli sihir raja ni, bahawa besok kalau dia mati, siapakah yang akan mewarisi segala ilmu sihir dia. Jadi kerisauan yang timbul pada ahli sihir tadi diajukan kepada raja. Ahli sihir tadi datang jumpa raja. Wahai raja, dia kata, aku ni dah risau dah ni, sebab aku dah terlalu tua dan aku dah tak larat. Kemungkinan besok lusa aku mati, dia kata. Jadi aku risau siapakah yang akan menggantikan, mewariskan ilmu sihir aku dan menggantikan tempat aku sebagai ahli sihir di raja, ahli sihir kau. Jadi raja akhirnya, Mak, bila ahli sihir tadi dia utarakan kerisauan tersebut, raja arahkan kepada pembantu-pembantu dia supaya mengisytiharkan kepada penduduk Najran ketika itu, siapakah di kalangan mereka yang boleh menerima ataupun mewarisi ahli sihir ataupun ilmu ahli sihir dan kedudukan ahli sihir. Jadi bila dah diiklankan tadi, ramailah yang datang. Bila ramai datang, Mak, diinterview. Nak lihat budak yang paling cerdik, yang paling pandai, yang mengajar sikit tapi pandainya, terimanya banyak. Kan? Kadang-kadang kita ajar sikit je budak tu, tapi pandai dia tu, sebabkan pandai sangat, dia boleh fikir jauh. Jadi bila diinterview tadi, Mak, interview, dapatlah seorang budak dipanggil, dia bukan nama Ghulam. Rasulullah sebut Ghulam tu kerana yang diinterview tu budak. Ghulam ni, Mak, usia budak 13 ke 15 tahun. Itu Ghulam. Jadi dalam kitab Riyadhus Salihin sendiri pun, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ni dalam bab Ghulam, iaitu anak muda. Anak muda, Mak. Nak panggil apa? 13 ke 15 ya? Remaja. Remaja. Jadi budak ni bukan namanya Ghulam. Cuma dipanggil Ghulam tu kerana dia remaja tadi seusia 13 hingga 15 tahun. Dan dalam hadis Nabi SAW pun Nabi sebut Ghulam. Tapi Ghulam tu bukan nama dia. Jadi bila dah dilantik apa semua sekali, maka Ghulam ni wajib setiap hari, Mak, pagi-pagi dia akan pergi ke rumah ahli sihir tadi untuk belajar. Dan petang dia balik. Mulalah dia pergi. Dia pergi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tiba-tiba nak dijadikan cerita oleh Allah SWT.
Hari berikutnya mak, Ghulam ni bila dia keluar rumah dalam perjalanan nak pergi ke rumah ahli sihir dia tadi, rumah tok guru dia kalau bahasa kita lah. Belajar sihir tadi. Sampai di tengah jalan tiba-tiba dia nampak ada satu kelompok manusia sedang duduk dekat satu rumah. Dalam keadaan ramai orang. Jadi dia cuba menghampiri. Bila dia menghampiri, dia duduk dekat belakang sekali. Dia dengar satu benda yang sangat pelik. Yang tak pernah dia dengar. Di hujung sana, di depan sana tu ada seorang lelaki yang sedang mengajar. Yang membicarakan tentang Allah. Jadi timbul dalam perasaan dia, siapa Allah? Sebab yang dia tahu selama ni, Tuhan yang berada di Yaman tersebut adalah Raja Najran tu. Itu Tuhan yang selama ni disembah oleh seluruh penduduk-penduduk Yaman. Raja Najran tadi dijadikan sebagai Tuhan. Jadi timbul persoalan siapa Allah. Kemudian dia tertarik. Keesokan harinya mak, dia datang sambil dia nak berjalan pergi tu, dia singgah lagi ke situ dan didapati masih lagi ada majlis. Dia dengar lagi orang yang berada di depan tu, dia membicarakan tentang Allah. Lalu perjalanan dia yang disebabkan dia singgah tadi tu, jadi lambat dia sampai dekat tempat tok guru dia. Bila lambat sampai, tok guru dia tanya, wahai Ghulam, dia kata, kenapa lambat? Jadi Ghulam kata apa mak? Wahai tok guru aku, aku lambat sebab mak aku lambat melepaskan aku untuk menyiapkan kerja-kerja di rumah. Ni Ghulam kata. Padahal dia ada kerja lain. Jadi mak petang tu pula, dia balik tu, dia tengok ada lagi. Bila dia balik, dia tengok ada lagi mak. Dia pun berhenti. Sampai habis majlis, dia duduk kat dengar belakang sekali dia dengar. Disebut tentang Allah, keesaan Allah. Dah selesai majlis, dia balik. Bila dia balik, mak dia pun tanya, wahai Ghulam, kenapa balik lambat ni? Dia kata, tak sebagaimana biasa sebelum-sebelum. Mak dia kata, tok guru, dia ada kelas tambahan. Kalau bahasa kita. Sekarang dah nak dekat periksa, jadi kena buat kelas tambahan. Jadi lambatlah balik. Jadi bila mak dia dengar saja Ghulam tadi ada alasan lambat disebabkan kelas dengan tok guru dia tadi, maka ketika tu mak dia pun senyap. Tapi dah jadi rutin, pagi dia lambat, disiapkan singgah. Dah satu masa yang lama tadi tu mak, sehingga kan sampai satu tahap persoalan kemuncak dia dah tak boleh nak tahan lagi siapa Allah tu. Sehingga akhirnya dia pergi jumpa pendeta tadi. Zaman tu pendeta lah. Umat ataupun tok guru ajaran Nabi Allah Isa AS. Jumpa pendeta tadi, dia tanya kepada pendeta, bila habis je kelas dia tanya pada pendeta, wahai pendeta, dia kata, siapa Allah? Siapa Allah? Sebab setahu aku selama ni Allah tidak ada Tuhan selain pada Raja Najran. Dan Raja Najran inilah satu-satu Tuhan yang disembah oleh seluruh penduduk-penduduk Yaman. Jadi ketika tu terus diceritakan pendeta tu kata, Allah lah yang jadikan kita, Allah lah bagi, Allah lah yang mencukupkan keperluan kita, Allah lah segala-galanya. Segala makhluk itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita sikit akhirnya anak tadi dia boleh terima. Bila dia terima mak, sampaikan benda ni dah jadi kelas rutin dia. Sebelum dia pergi rumah ahli sihir, dia akan pergi rumah pendeta tadi belajar. Balik pun begitu juga, sebelum sampai ke rumah dia akan singgah rumah pendeta tadi belajar. Jadi dalam satu hari tu mak, dua ilmu dia belajar. Pertama dia belajar ilmu sihir, dan yang kedua dia belajar ilmu akidah yang diajar oleh pendeta ulama Nabi Allah Isa AS. Sehinggalah nak dijadikan cerita oleh Allah SWT sampai satu hari waktu dia dalam perjalanan nak pergi ke kelas dia, rumah tok guru dia, tok guru sihir dia tadi mak, tiba-tiba orang kampung gegek. Gegek apa? Gegek apa ya? Gegek. Bising. Bising mak, orang kampung bising. Dia berhimpun ramai-ramai dekat tengah jalan tu bising. Sampaikan Ghulam ni datang menghampiri, dia kata apa yang berlaku, dia kata kenapa bising sangat. Lalu mereka penduduk Najran yang melalui laluan itu, dia kata ada seekor binatang yang sangat besar yang duduk menghalang perjalanan kita sehingga kan kita tak boleh nak lalu dekat sini, dia kata. Jadi ketika itu penduduk Najran ni, mereka memang tahu Ghulam ni adalah ahli waris ilmu sihir kepada ahli sihir raja. Jadi tolong Ghulam, dia kata kau selesaikan masalah kami ni. Jadi akhirnya Ghulam pergi ke depan, menghampiri binatang besar tadi, dia pun ambil seketul batu. Bila dia ambil seketul batu mak, dia kata
wahai Allah, dia kata, hari ini tepat pada masa dia. Kau tolong tunjukkan kepadaku, adakah engkau benar ataupun ahli sihir benar. Wahai Allah, aku minta pada engkau, wahai Allah, kau tunjukkan kepadaku, adakah engkau benar ataupun ahli sihir benar. Jadi kalau engkau benar, aku ucapkan bismillah, lalu kau bunuh, kau matikan binatang yang besar ni. Akhirnya Ghulam tadi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia baling batu tadi pada seekor binatang yang besar tadi. Bila dia baling batu tadi, mak, kena pada binatang yang besar tadi, binatang tadi jatuh mati. Jatuh mati. Ada riwayat kata binatang tadi jatuh mati, ada riwayat kata binatang tadi, mak, dia lari. Dia lari tinggalkan tempat tu sehingga kan tidak ada lagi halangan untuk laluan kepada penduduk Najran tadi. Jadi bila selepas daripada tu, mak, bising satu Yaman bahawa ahli waris waris kepada ahli sihir raja ni, dia telah berjaya menghalau binatang yang besar ataupun membunuh binatang besar yang menghalang laluan penduduk Najran tadi. Jadi bila bising, dia pun balik tu, mak, dia pergi jumpa tok guru dia. Pendeta tadi dia bagi tahu tadi pagi, dia kata ketika aku nak pergi rumah ahli sihir nak pergi belajar, tiba-tiba ada laluan tadi dihalang oleh satu binatang yang besar sehingga kan penduduk-penduduk Najran tak boleh lalu lagi. Dan ketika tu aku ambil seketul batu dan aku minta pada Allah, kalau benarlah Allah itu benar, kalau benarlah Allah itu benar dan sihir itu salah, tunjukkan kepada. Jadi dia balik. Lalu ketika tu, mak, pendeta tadi kata apa? Wahai Ghulam, dia kata, dah tiba masanya engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berlaku sesuatu perkara, ni Tok Guru dia kata, jika berlaku sesuatu perkara, jangan kau katakan kau belajar ilmu itu daripada aku. Jangan kau sebut bahawa kau belajar itu daripada aku, dia kata. Jangan kau cerita pasal aku. Jadi Ghulam kata, ya insya-Allah, dia kata, aku tak ceritakan. Jadi disebabkan ilmu dia yang nampak tadi dah semakin matang. Jadi penduduk Najran dah mula bising tadi, mak, mereka pun mula datang mencari apa-apa penyakit, dia dah mula cari Ghulam tadi. Sampaikan peringkat Ghulam ni dia dah boleh berubatkan orang. Dia dah jadi tok bomo. Cuma masalah dia, mak, bila penduduk Najran datang jumpa dia nak minta mengubat, dia akan mulakan mukadimah, dia kata apa? Bukan saya yang mengubat. Bukan saya yang mengubat, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dan kalau kamu nak Allah sembuhkan kamu, kamu mesti beriman dengan Allah. Maka saya akan berdoa pada Allah. Jadi mereka pun beriman dengan Allah. Bila dia beriman dengan Allah, Ghulam tadi pun berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan. Sembuh, mak, dengan izin Allah SWT. Sembuh penyakit tadi. Jadi dah semakin gigih, semakin bising ku datang. Orang bila datang penyakit saja, datang ada je penyakit, dia akan datang jumpa Ghulam. Dan Ghulam akan cakap begitu. Bukan aku yang sembuhkan, yang sembuhkan adalah Allah. Kalau kau nak aku berdoa pada Allah untuk sembuhkan penyakit engkau, kau mesti beriman dengan Allah. Maka aku akan doa. Jadi begitulah, sampailah tuan-tuan. Semuanya cerita tadi tersebar luas. Pergi sampai kepada kawan baik raja. Raja ni, mak, dia ada menteri yang sangat baik dengan dia. Kerana terlalu tua menteri ni, mak, dia buta. Dia buta. Jadi dia pun pergi bila dia dengar Ghulam tadi boleh mengubat tadi, dia pun datang jumpa Ghulam minta sembuhkan mata dia yang buta tadi. Jadi waktu dia nak pergi, dia datang jumpa Ghulam tadi, dia minta sembuh. Ghulam kata, wahai Pak Menteri, dia kata, bukan aku yang sembuhkan. Bukan aku yang sembuhkan. Yang sembuhkan segala penyakit ini adalah Allah. Kalau kau nak aku doakan kepada Allah, syaratnya mesti kau beriman dengan Allah. Jadi bila disebut, Ghulam sebut dia tentang Allah ni, mak, Pak Menteri tadi tu, kawan baik raja tadi, dia terkejut. Macam Ghulam awal-awal dulu. Dia kata, setahu aku Ghulam, bahawa Tuhan yang berada di Najran ini, Tuhan yang berada di Yaman ini hanya Najran saja, Raja Najran. Tidak ada yang lain. Dan itulah setiap masa yang berlaku yang kita lalui ini, tidak ada Tuhan lain yang diperkenalkan kepada kita kecuali Tuhan Najran. Jadi Ghulam kata, tak, Tuhan yang sebenar adalah Allah. Allah yang jadikan kita, Allah yang cukupkan rezeki kita.
Allah yang sempurnakan perjalanan kehidupan kita ni dan tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi akhirnya Pak Menteri tadi dia pun beriman, aku meyakini bahawa Allah adalah Tuhan. Lalu Ghulam tadi berdoa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala sembuhkan mata. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila sembuh saja mata Pak Menteri tadi pun balik dalam keadaan makinlah bising. Yaman beritahu bahawa anak murid waris kepada ahli sihir tadi semakin hebat ilmu sihir. Yang orang tahu ilmu sihir dia. Tetapi mereka yang datang berubat tu, mereka saja yang tahu bahawa yang mengubati, yang menyembuhkan itu bukannya ilmu ahli sihir tetapi adalah Allah. Jadi berita tu sampailah ke telinga raja bahawa Pak Menteri dia yang buta tadi dah sembuh. Akhirnya dia panggil Pak Menteri tadi. Pada awal tu raja panggil tu atas dasar sebab dia nak berbangga dengan ahli sihir dia. Kerana ahli sihir anak murid ataupun waris kepada ahli sihir dia tu dah semakin terkenal, semakin hebat ahli sihir dia. Jadi dia nak berbangga-bangga pada awalnya. Bila dipanggil Pak Menteri dengar kata dah elok. Dah elok raja. Bagus dia kata. Ni semua daripada Ghulam. Ya betul, saya datang jumpa Ghulam. Bagus, ilmu dia dah semakin matang. Macam-macam dipuji Ghulam raja tadi. Lalu sampailah disangkal oleh Pak Menteri. Dia kata apa? Wahai raja, yang menyembuhkan itu bukan Ghulam. Ghulam hanya berdoa. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Bila dengar saja Allah tu, terus dia naik merah muka marah semarah-marah dia. Allah, siapa Allah dia kata? Siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita. Bila dengar sebut Allah adalah Tuhan kita, lagilah angin satu badan dia nak masuk. Aku Tuhan, bukan Allah, dia kata, yang selama ni kau sembah aku, dia kata. Bukan Allah. Dah mula bising ketika tu. Lalu akhirnya Raja Najran arahkan kepada Pak Menteri tadi supaya balik semula bertuhankan dia. Tak, dia kata, aku tetap bertuhankan Allah. Aku meyakini Allah adalah Tuhan. Jadi kerana marah sangat raja tadi atas tindakan Pak Menteri tadi sehingga akhirnya diarahkan supaya panggil Ghulam. Bila panggil Ghulam datang dan ditanya kepada Ghulam, wahai Ghulam, aku Tuhan ke Allah Tuhan? Terus dia kata dua, aku Tuhan ke Allah Tuhan? Ghulam tanpa belah bagi terus dia kata Allah Tuhan. Allah Tuhan, dia kata. Allah yang Maha Esa. Allah yang jadikan kita. Allah yang cukupkan keperluan kita. Raja tadi marah, tak ada dua tiga. Terus dipanggil. Wahai Ghulam, dia kata, daripada mana kau belajar ni? Mak ingat tak apa nasihat Tok Guru dia? Apa sekali pun berlaku, jangan cerita, jangan sebut nama aku. Jangan sebut nama aku. Jadi Ghulam ketika tu dalam keadaan ketakutan. Dia bercakap, aku belajar ni daripada seorang pendeta yang berada di ujung kampung. Kenalah. Pendeta tadi pun dipanggil. Bila dipanggil, raja arahkan ketiga-tiga tadi supaya balik semula sembah dia. Tak, dia kata. Dengan pendeta-pendeta tadi pun tidak. Akhirnya kedua-dua menteri tadi dan juga pendeta tadi dipenjara. Bila dipenjara saja, Ghulam pula diarahkan supaya kembali kepada raja. Balik semula, dia kata. Raja ni sayang dia sebab budak cerdik. Lepas tu ahli waris tunggal kepada ahli sihir raja tadi. Jadi raja tu sangat-sangat sedih. Dia pujuk pada awalnya. Wahai Ghulam, dia kata, baliklah. Tak, aku tak akan balik. Aku tetap beriman pada Allah. Dan akhirnya kerana geram, marah, sayang. Geram, marah, sayang. Macam kita lah, macam mak-mak ni kan. Marah anak. Sayang anak. Bila marah, tak nak rotan. Rotan tu supaya dia tu berubah. Bukan saja nak rotan pun, tapi disebabkan dia tu degil, rotan betul-betul. Lebih kurang macam tu lah. Jadi raja tadi sayang-sayang, marah-marah. Lalu konon-kononnya pada awalnya nak diugut je Ghulam tadi, Diangkat Ghulam tadi, diarahkan tentera dia supaya ikat Ghulam tadi dengan tali, dengan rantai, diikat dua tangan, dua kaki. Kemudian diheret naik atas bukit. Naik atas bukit, dan diarahkan kepada mereka supaya kalau tanya sebelum dilempar Ghulam, ditanya dulu. Ni yang katakan masih lagi sayang.
Kalau gulam dia balik semula kepada agama asal dan disembah aku dan dimatakan aku sebagai Tuhan, maka lepaskan gulam. Tapi kalau katalah dia masih lagi tak berubah, dia tetap menyatakan Allah itu Tuhan, maka lempar dia ke bawah. Jadi ketika tu mak tentera tadi, bala tentera tu bukan sikit-sikit nak bawa gulam tu besar tu. Jadi akhirnya mereka gendong gulam ni bawa naik atas. Bawa naik atas bukit. Lalu ketika tu ketua batalion tadi dia tanya, wahai gulam, dia kata, ya, aku tanya pada engkau untuk kali terakhir. Siapa Tuhan? Allah, gulam kata. Kau balik pada agama asal? Tidak. Balik gulam, supaya kami tidak lempar kau ke bawah. Tak, aku takkan tu. Jadi waktu nak dilempar tu mak, dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala goncang bukit tadi. Bila digoncang bukit tadi mak, tentera yang seramai-ramai digendong gulam tadi tu, semua jatuh ke bawah mati. Yang tinggal betul-betul gulam saja. Yang tinggal betul-betul gulam, lalu dengan izin Allah SWT, rantai tadi pun terbuka. Bila rantai tadi terbuka, gulam tadi balik ke istana. Bila balik ke istana, raja terkejut. Wahai gulam, dia kata, mana tentera-tentera aku? Tentera kau mati. Allah Ta'ala campakkan ke bawah. Digoncangkan bukit, dicampak ke bawah, mati semua sekali, gulam kata. Jadi raja tadi memang dah tak ada 2-3, makin marah mak. Bila marah, dia perintahkan lagi satu batalion lagi, tentera dia. Bukan sikit-sikit satu batalion tu, diikat gulam tadi. Diikat dengan rantai, kemudian diikat pada batu, dibawa naik atas kapal, dibawa tengah lautan. Ikat dengan satu batu besar, supaya ditenggelam mati. Jadi sampai tengah lautan, ketua batalion tentera ketika tu dia tanya pada gulam, wahai gulam, siapa Tuhan? Allah. Tak ada, makin kuat. Allah Tuhan. Aku merayu pada engkau, wahai gulam, untuk kita semua selamat, baliklah sembah Raja Najran sebagai Tuhan. Tak, dia kata, apa pun berlaku aku tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya mak dicampak. Waktu nak dicampak tadi ke laut tadi, Allah gelombangkan, dikocakkan air laut tadi. Sekuat-kuat gelombang sehingga kapal tadi terbalik. Bila kapal tadi terbalik mak, tentera-tentera yang mengiringi gulam tadi habis semua mati. Bila mati je dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala lepaskan gulam tadi, dan gulam diselamatkan pergi ke pantai. Sampai di pantai, gulam pun berjalan pergi ke istana. Dibalik-balik semula ke istana, raja terkejut mak. Terbeliak mata raja. Gulam, kau balik lagi, mana tentera aku? Tentera kau habis semua telah dibunuh oleh Allah SWT. Allah kocakkan air laut, sebesar-besar ombak sehinggakan kapal terbalik. Dan tentera kau habis semua mati. Allah selamatkan aku dan dihantarkan aku di tepi pesisir pantai. Jadi raja kata, wahai gulam, bagaimana aku nak bunuh kau? Dia pula merayu pada gulam. Ini hadis ni mak. Raja kata, macam mana aku nak bunuh kau ni gulam? Jadi gulam kata, boleh, kau boleh bunuh aku. Aku boleh mati dengan izin Allah. Tapi dengan syarat, dia kata, kau mesti himpunkan seluruh penduduk Yaman. Himpunkan seluruh penduduk Yaman. Lepas tu kau dah himpunkan mereka tadi, kau letakkan aku di tengah-tengah mereka. Letakkan satu batang pokok, satu batang apa ni? Kayu yang panjang, dan kau letak aku di situ. Kau ambil busur, panah, kau panah aku. Dan kau pastikan waktu kau nak panah aku tadi, kau panah betul-betul dekat dahi aku. Dan sebelum kau lepaskan anak panah tu, kau mesti sebut sekuat-kuatnya dengan nama Tuhan Gulam Allah. Dengan nama Tuhan Gulam Allah. Lepaskan anak panah. Aku akan mati insya-Allah. Jadi bila Raja Najran ni mak, dia bukan kira Allah tak Allah dah. Dia kira yang penting Gulam mati. Kan? Dia dah terlampau bengang sangat tu. Dia tak tahu bahawa sebalik tu ada perancangan yang jauh lebih besar. Jadi akhirnya dihimpunkan semua penduduk Najran mak. Bila dihimpunkan tadi, gulam tadi diletakkan sebagaimana yang gulam minta tadi. Satu batang, diikat dekat batang tadi. Lalu Raja Najran duduk daripada hujung tu. Dia tarik busur tu mak, sebelum dia lepaskan anak panah tadi. Disebut dengan nama Allah Tuhan kepada gulam. Dengan nama Allah Tuhan kepada gulam. Sebut kuat semua orang dengar. Lepaskan anak panah tadi betul-betul mak, tepat pada dahi gulam mati. Raja Najran ketawa sekuat-kuatnya. Maknanya selama ni yang dia nak bunuh gulam tu mak, berjaya. Tapi tak sampai 5 minit mak, seluruh penduduk Najran yang datang tadi tu, semua menyebut kami beriman dengan Allah. Kecut perut dia.
Maknanya selama ni tindakan dia nak bunuh Ghulam tu silap. Marah dia, habis semua. Diarahkan semua tentera supaya dikepung. Kepung semua penduduk-penduduk tadi. Dan diarahkan supaya mereka kembali menyembah Tuhan Raja Yaman tadi. Tak ada, kami tetap beriman dengan Allah. Kerana ini jelas bahawa Allah lah Tuhan. Sedangkan kau sendiri pun nak bunuh Ghulam, terpaksa menyebut nama Allah. Maknanya kau tidak ada kuasa, yang berkuasa itu adalah Allah. Mereka pertikaikan. Sehingga akhirnya marahnya Raja Najran tadi, diarahkan kepada tentera dia membuat parit tadi. Ini kata Ashabul Ukhdud. Jadi laluan balik tu, mereka duduk satu kawasan lapang yang luas, kemudian ada laluan nak balik. Jadi laluan balik itulah yang dibuatkan parit sebesar-besarnya. Bukan sikit, besar parit tadi, Diletakkan pokok kayu di dalam parit tadi, dinyalakan api sebesar-besar. Sehingga kan tidak ada seorang pun yang terlepas untuk melalui jalan tersebut. Mesti lalu. Jadi pertamanya dia dah kepung dah semua sekali dengan tentera dia. Jadi tak nak kena lalu situ. Jadi ketika mereka nak lalu tadi tu, tentera-tentera tadi akan tanya, kau beriman dengan Raja Najran ke beriman dengan Allah? Jadi sesiapa sahaja yang mengatakan dia beriman dengan Allah, maka akan tolak terus ke dalam parit tadi. Sesiapa yang beriman dengan Raja Najran, maka dilepaskan. Riwayat menyebutkan, tidak ada seorang pun yang menyatakan ataupun menarik balik keimanan dia. Semuanya yang hadir di situ semua menyatakan bahawa dia beriman dengan Allah. Mereka beriman dengan Allah. Sampailah yang terakhir sekali, dah ditolak satu, mati, seorang-seorang mati. Sampailah yang terakhir sekali seorang ibu yang sedang menggendong anak. Dia gendong anak dia. Jadi mak ni bila nak gendong anak, nak masuk dalam api, kan dia belah bahagi tu, mak. Bukan dia tak beriman dengan Allah, tapi dia kasih seorang ibu pada anak tu. Bola balik. Sebab dia fikir anak dia. Akhirnya mak, dengan izin Allah SWT, anak dia bercakap. Wahai ibu, dia kata, usahlah kau berbolak-balik. Kerana di bawah itu, syurga sedang menanti kita. Di bawah tu, syurga sedang menanti kita. Mak dia bila dengar saja anak dia bercakap tadi tu, dan anak dia kata, usah berbolak-balik, sesungguhnya syurga sedang menanti, mak dia terus lompat. Itu peserta yang terakhir sekali. Dia lompat, mak mati. Dengan izin Allah SWT syahid. Nah, ini peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni empunya parit. Siapa empunya parit ni? Raja Najran. Ni kisah dia. Dan diceritakan sendiri oleh Nabi SAW secara terperinci bagaimana peristiwa ni berlaku. Dan sebenarnya Allah Ta'ala datangkan kisah ni sebagai satu pengajaran besar kepada kita. Bagaimana orang-orang dulu, mereka mempertahankan iman. Ini penting, iman. Sebabnya keimanan ini menjadi teras utama. Teras utama bagi setiap Muslim. Apa sekalipun yang kita lakukan dan apa yang kita cari, perkara pertama teras yang perlu kita laksanakan adalah memastikan iman itu terpasak dan terbina dalam diri kita. Itu yang disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Kenal Allah ni penting. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting kerana tanpa iman yang benar-benar baik, walaupun kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji pun segala ibadah tadi tak mendatangkan sebarang kebaikan dalam keadaan akidah yang tidak benar. Itu penting iman. Diletakkan keimanan dan keyakinan. Jibril datang jumpa Nabi SAW membicarakan tentang iman. Nabi diajar oleh Jibril tentang rukun iman. Berapa rukun iman? Berapa? 6. Pertama, percaya pada Allah. 2, dah khilaf dah. Dah khilaf ulama' dah, Mak. Ya, dah jadi khilaf dah. Mana yang kedua, Mak? Percaya? Ni ada Rasul, ada malaikat. Ni mana dulu, Mak? Yang kedua, percaya kepada malaikat. Nanti kejap lagi kita betulkan balik, Mak. Yang ketiga, percaya kepada
kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Mak, ada dua hadis. Dalam membicarakan tentang rukun iman ni, Mak, ada dua riwayat. Dan dua hadis. Maksud dua hadis ni dua kali Nabi SAW sebut. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua, kedua-duanya tidak ada khilaf pada 4 rukun awal. Dan memang tak boleh khilaf. Tak berlaku khilaf di antara dua hadis dan tak boleh khilaf. Maknanya susunan tu kena tepat betul-betul. Yang berubah iaitu yang kelima dan keenam saja. Pada riwayat yang pertama, hadis yang pertama, Nabi sebut percaya pada hari akhirat. Kemudian Nabi sebut percaya kepada kepada qada dan qadar. Hadis yang kedua pula Nabi sebut dulu qada dan qadar, kemudian barulah Nabi sebut hari akhirat. Jadi 4 yang pertama ni, Mak, tak boleh khilaf dan tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Kalau berubah, salah. Pertama sekali percaya kepada Allah. Ni teras ni. Ini tak boleh nak ubah dah ni. Yang kedua tak boleh ubah juga, Mak, mesti percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab. Yang keempat percaya kepada Nabi. Kenapa? Nabi dan Rasul. Kenapa percaya kepada kitab lebih dahulu daripada percaya kepada Nabi dan Rasul? Kerana kalau tak ada kitab, ada Nabi tak? Tak ada Nabi. Sebab Nabi ni dihantar sebab nak sampaikan kitab. Jadi kitab dulu. Jadi yang kedua tadi malaikat. Yang ketiga kitab. Dan yang keempat Nabi dan Rasul. Yang kelima qada dan qadar. Yang keenam percaya kepada hari akhirat. Keenam-enam ini perlu diletak dalam diri kita, benar-benar dipasakkan, Mak, tanpa ada sedikit pun rasa ragu. Jadi keraguan ini bukan hanya pada kata-kata saja, Mak. Macam mana kita bawa kesinambungan keimanan tadi dalam kehidupan? Saya bawa satu contoh. Ada ngaji akidah? Ada ya? Kitab apa ya? Ingat tak? Ada kitab tak? Kalau kita ngaji akidah, Mak, kan kita wajib bagi Allah itu akidah, tauhid, faridatul faraid. Kalau kita ngaji akidah, maknanya semua mak dah ngaji faridah kan? Jadi tahu beza di antara sifat dengan arat. Pernah dengar? Sifat, arat. Sifat dengan arat, sifat, arat pun sifat. Betul tak? Sifat, arat. Sifat tu sifat, arat tu pun sifat. Cuma bezanya sifat itu pada Allah, arat itu pada makhluk. Selesai Sebab kita nak pergi jauh ni, Mak. Nak cerita bab akidah ni. Pagi ni kita cerita bab akidah. Sifat, bila sebut je sifat, maka sifat itu pada Allah. Sifat pada makhluk, dia tak panggil sifat, dia panggil arat. Selesai arat ni pula, Mak, dia mesti ada 4 syarat. Arat ni mesti ada 4 syarat. Apa syarat dia? Syarat yang pertama, arat ataupun sifat ini dia mesti duduk pada zat. Wajib duduk pada zat. Syarat pertama, arat mesti duduk pada zat. Ni zat. Betul tak? Ini zat. Sifat apa, Mak? Sifat dia warna putih ataupun keras. Sifat keras ataupun warna putih, dia mesti duduk pada zat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, sifat dia tak boleh duduk dengan sendiri. Putih ni semata-mata duduk putih, Mak, tak ada. Keras semata-mata dia duduk sendiri, keras tu tak ada. Syarat kedua, arat ataupun sifat tadi dia tak boleh duduk dengan sendiri. Itu sebab Mak pernah jumpa tak keras tu, keras harta semata-mata keras. Sekarang ni yang kita ketuk keras ni apa ni, Mak? Cawan ni zat. Jadi yang keras ni, Mak, bukannya semata-mata sifat. Yang kita ketuk keras ni adalah cawan yang dipanggil zat. Maknanya semata-mata dia duduk sendiri, sifat tadi tak ada. Itu syarat kedua. Syarat kedua. Syarat yang ketiga, Mak.
dia mestilah berubah-ubah. Sifat ataupun arat tadi mesti berubah-ubah. Putih yang ada pada hari ini kita tengok pada cawan ni mak, adakah putih yang sama semalam? Tak. Putih hari ini putih yang lain. Dia akan berubah-ubah. Maknanya putih hari ini dengan putih semalam tak sama. Selesai. Yang keempat, syarat yang keempat, arat ni mestilah sifat ni, sifat yang ada pada makhluk ni, mestilah mak zat hilang, sifat hilang. Zat hilang, sifat mesti hilang. Betul tak? Zat hilang, sifat mesti hilang. Sebab apa? Sebab tadi syarat pertama, syarat kedua tadi tu. Sebab sifat mesti duduk pada zat. Sifat tidak duduk dengan sendiri. Maknanya kalau zat hilang, sifat mesti hilang. Selesai Selesai mak? Selesai belum? Faham mak? Kita nak buat, kita nak pergi jauh lagi ni. Ni cerita buat akidah ni mak. Ni pembahasan ni mak boleh buka dalam kitab Aqidatun Najin. Dan contoh ni sendiri ulama Syekh Aqidatun Najin sendiri yang tulis. Bukan saya yang buat. Contohnya apa mak? Okey, kita datang contoh. Ini pagi ni kita kena clear masalah ni. Supaya akidah kita betul. Macam mana kita bawa akidah rukun 6 rukun tadi dalam kehidupan. Kalau kita hanya bicara percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, nabi, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar, semua orang boleh buat mak. Budak tadika pun dia hafal macam tu. Tapi macam mana merealisasikan akidah tadi dalam kehidupan? Ini yang kita tak berjaya kat situ. Dan bila sampai konsep akidah dalam kehidupan, kita syirik. Ini saya datang contoh. Contoh ni pula bukan saya datangkan dalam kitab Aqidatun Najin. Kita buat air teh. Pagi ni mak kita minum air teh. Macam mana mak nak buat air teh? Masak air panas gelegak. Lepas tu dah masak air tadi dah panas, masukkan air panas dalam teh. Dalam cawan. Dah masuk air dalam cawan tadi mak, kemudian letak uncang teh. Dah letak uncang teh, mak pun letak gula, teh O. Pagi ni kita buat teh O. Okey, yang kita nak bincang ni mak ialah gula. Gula mana zat, mana sifat? Sifat dia mak? Zatnya mana mak? Tu yang berketul-ketul 4 segi tu, gula tadi itu zat. Betul tak? Dah settle dah? Betul Dah selesai Okey mak, ambil gula tadi kemudian letak dalam teh. Mak pun kacau. Kacau. Gula hilang tak? Hilang tak? Manis hilang tak? Manis hilang tak? Manis hilang tak? Ya, ingat lagi tak syarat tadi? Mak ingat lagi tak syarat tadi? Mak ingat tak syarat tadi? Sifat mesti duduk pada zat. Sifat tak boleh duduk dengan sendiri. Sifat berubah-ubah. Zat hilang, sifat hilang. Jadi sekarang ni gula hilang tak? Gula hilang tak? Manis ni hilang tak? Ayah, pagi ni kita kena clear benda ni ya. Ini akidah ni ya. Ini akidah mak. Ni bukan contoh saja-saja buat ni. Ini contoh yang didatangkan oleh ulama Aqidatun Najin. Itu sebabnya selama ni kalau betul-betul kita clear tentang masalah ni mak, baru kita nampak bahawa selama ni kita syirik. Siapa yang bagi manis? Siapa bagi manis? Maknanya tadi mak, gula tadi hilang, sifat manis tu hilang tak? Hilang. Dia tak akan menyangkal syarat tadi mak. Bila zat hilang, sifat hilang. Bila gula kita kacau tadi hilang, manis tu akan hilang. Jadi manis yang tinggal tu siapa yang bagi manis? Allah bagi manis. Allah bagi manis. Bukan gula yang bagi manis. Allah bagi manis mak. Samalah macam mak masak. Kan yang selama ni kita bagi contoh mak masak. Mak masak apa? Asam pedas. Meleleh helion. Mak masak asam pedas. Siapa yang bagi masin?
Kalau kita kata garam tu bagi masin, mak, garam tu hanya sekadar usaha, itu yang dikatakan yang selalu kita sebut usaha kita tidak memberi bekas. Itu yang sering kali kita sebut usaha kita tak memberi bekas, mak. Yang memberi bekas tu usaha kita tu hanya semata-mata usaha. Mak letak garam itu usaha. Mak nakkan masin, tetapi yang bagi masin tadi adakah garam ataupun Allah? Allah. Ini yang kita kena clear ni, mak. Syirik tak, mak? Beriman dengan gula tadi? Syirik, mak. Ini bukan benda main-main. Ini panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Bahaya tak, mak? Jadi kalau betul mak yakin ni, mak, katalah mak telefon abah keluar pergi. Bang, abang bila balik, bang? Tengoklah kejap lagi nak balik. Ni saya tengah masak ni, garam habis. Abang jangan lupa belikan garam. Beli garam, saya nak letak dalam lauk ni. Jadi abah pun tak lama tu abah pun sampai. Abah pun kata, lupalah ya Allah. Tengok muka awak baru teringat garam, dia kata. Tengok muka awak baru teringat garam. Mak marah tak? Mak marah tak? Marah tak? Lepas ni marah lagi tak? Lepas ni marah lagi tak? Tak, sebab mak dah yakin bahawa yang memberi ingat, memberi lupa, memberi manis, memberi masin, memberi sedap. Abah pula balik tadi, katalah ni bukan isu garam. Balik tadi tengok asam pedas punya sedap kan. Menarik, tertawan, merelit-relit, mak. Dengan daun kesum dia. Kan duduk, mata pula mati ikan merah tu pandang, senyum aja. Kali abah pun senduk-senduk nasi makan mak. Tawa. Putus segala harapan. Abah marah tak lepas ni? Abah marah tak lepas ni? Selama ni abah marah mak kan? Apalah awak ni? Cakap 7 keturunan asam pedas. Ni sebelum ni. Lepas ngaji akidah, tiba-tiba tawa, abah marah lagi tak? Tak. Sebab apa kita yakin bahawa yang memberi sedap tadi adalah Allah? Itu sebab Rasulullah SAW itu tak pernah menghina makanan, mak. Rasulullah itu tak pernah menghina makanan. Kerana Rasulullah yakin bahawa yang memberi sedap tadi adalah Allah. Begitu juga sampai Rasulullah SAW itu pergi perang. Rasulullah pergi perang tu, mak, perlu tak pakai baju? Baju perang? Perlu. Itu atas usaha kita. Tetapi yang memberikan keselamatan atas kita itu adalah Allah. Itu yang sampaikan, mak, ada satu peperangan ketika tu Islam dah mula memuncak. 300,000 pergi perang. Keluar tentera Islam ketika tu, mak, 300,000. Dalam 300,000 yang berjalan nak pergi perang tu, kelengkapan yang cukup sempurna. Sehingga kan tentera Islam yang berjalan ketika tu dalam keadaan apa dia panggil? Belagak. Yelah, dia dah hebat. Bukan macam zaman peperangan Badar dulu. Badar dulu bawa pelepah. Hanya berapa orang saja yang bawa pedang. Hanya berapa orang saja yang bawa panah. Yang lain semua seramai-ramai beratus-ratus orang tu bawa pelepah tak? Tak mau. Jadi kali ni keluar 300,000 aja. 300,000 yang keluar tu pula dalam kelengkapan yang cukup semua sekali. Dengan kuda, dengan perisai, dengan tombak, dengan panah, semua cukup. Mak, Allah herdik mereka dalam Quran. Allah herdik mereka dalam Quran dan akhirnya mereka kalah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu yang memberi menang itu bukan kamu, bukan kelengkapan kamu, bukan kesempurnaan kamu, tetapi yang memberi menang itu adalah Allah. Itu sebabnya 300,000 keluar dalam kelengkapan yang cukup sempurna, balik dalam keadaan kalah. Badar, mak, 300 orang keluar berdepan dengan musyrikin Mekah 1,000 orang dalam keadaan membawa pelepah tama, mak, boleh menang. Tapi perlu usaha tak? Unta perlu ditambat tak? Kereta perlu dikunci tak? Perlu. Usaha tu perlu. Tetapi yang menjaga, memelihara itu adalah Allah. Ni yang kita kena clear. Ini akidah, mak. Akidah yang perlu kita pasakkan. Bahawa selama ni segala-galanya itu adalah Allah. Kita tak apa-apa.
Tu kita harap-harap sangat, kita minta doa pada Allah SWT supaya jangan Allah matikan kita dalam keadaan mensyirikkan Allah. Ini masalah besar, Mak. Yang berapa ramai besok ke akhirat Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala sendiri perintah, pergi cari Tuhan kamu. Yang selama ni kamu beriman dengan gula, kamu beriman dengan garam, kamu beriman dengan perisai kamu. Pergi cari garam kamu, cari gula kamu. Kalau bahasa kasarnya kan. Pergi minta syurga dengan gula kamu. Ini Nabi sebut ni. Dekat akhirat besok Allah Ta'ala sendiri akan perintah, Allah Ta'ala halau dia. Pergi cari gula kamu, cari garam kamu. Lebih kurang macam tu. Yang selama ni kamu beriman dengan gula kamu, dengan garam kamu. Beriman dengan suami kamu. Kalau kita cerita bab lebih besar. Yang selalu kita dengar kan. Nak tidur malam. Abah ni pula nakal. Ke abah sinilah Abah Zimbabwe. Abah ni kadang-kadang nakal. Dia nak tidur malam tu dia tanya dekat mak. Yang. Kalau katalah sehari dua ni abang mati macam mana yang? Ayang macam mana? Jadi isteri tadi pun menyahut. Bang, abang janganlah cakap macam tu. Kalau tak ada abang, siapalah saya? Siapa nak jaga saya? Siapa nak jaga anak-anak? Rumah siapa nak bayar? Yang selama ni abang yang pergi keluar cari nafkah. Yang cukupkan keperluan keluarga kita. Rumah abang bayar, kereta abang bayar, makan. Abanglah yang terbaik bagi saya dan anak-anak. Malam tu dia mati, mak. Rasa-rasa syurga neraka. Kalau katalah isteri tu mati malam tu, mak, syurga ke neraka? Syirik tak kata-kata tu? Balik ni lepas ni mak cakap apa, mak, kalau abah tanya tu? Yang kalau abang mati sehari dua ni macam mana yang? Kita tanam. Masalah. Betul tak, mak? Kan kita ambil contoh je, mak, anak yang ada ibu bapa dengan anak yatim. Kalau katalah ibu bapa tu yang mencukupkan anak tadi, berapa ramai anak yang ada ibu bapa tapi dia tak pergi belajar jauh pun. Anak yatim tu pula kadang-kadang pergi belajar sampai overseas apa semua. Baju dia pula lebih sempurna daripada baju anak yang ada ibu bapa tu. Nak gambarkan bahawa hidup kita ni bukan sebab ibu bapa, betul. Kita wajib taat ibu bapa, kita kena hormat mereka, perlu. Tetapi bukan akidah kita bahawa yang menyempurnakan keperluan kita itu ibu bapa. Allah. Itu je gambaran pada kita. Yang tadi kita kata nak masakkan kita sedap, air kopi kita. Yang abang kahwin dengan Ayang ni dah 20 tahun, Ayang punya air kopi lah yang paling sedap. Abang pergi kedai mamak, satu kedai mamak pun tak boleh lawan kopi Ayang. Tapi realitinya betul tak ya? Kopi mak tu macam mana pun hari ni dengan besok rasa dia sama tak? Sama tak? Sama, 20 tahun sama. Tak ubah-ubah. Ni mesti ada mak kat sini. Lagu ayah. Dia pasti berubah. Dia takkan sama, mak. Lagi pula waktu mak buat. Masa mak buat, mak tengah sayang abah, lain rasa dia. Masa mak tengah marah abah, rasa dia lain. Buat tak? Buat juga. Tapi rasa dia lain. Dia kocak tu, mak. Ini akidah, mak. Itu sebabnya awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Mesti kenal Allah. Wajib kenal Allah. Bukan hanya sekadar kita mengetahui tentang teori, tapi macam mana kita merealisasikan dalam kehidupan supaya kita berjalan dalam keadaan betul-betul akidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama, dan kita harapkan sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.